Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara untuk kita mengira CVI dan proses yang berkaitan dengan pengiraan CVI itulah. Untuk tujuannya untuk mendapatkan kesahan kandungan. Jadi kesahan kandungan ni bergantunglah kepada bidang kajian masing-masing apakah definisinya. Tetapi salah satu cara untuk kita mengukur kesahan kandungan ni ialah menggunakan CVI, indeks kesahan indeks content validity index ataupun indeks kesahan kandungan. Okay, ada mungkin ada cara lain juga seperti contohnya peratus persetujuan dan sebagainya. Itu boleh menggunakan cara lain lah, tapi yang ini untuk khas untuk CVI kalau yang ingin menggunakan CVI. Jadi apakah tujuan kita mengukur CVI ni, kesan kandungan ni ialah kita nak tahu contohnya kalaulah kita ada instrumen seperti soal selidik dan rubrik, kita nak tahu sama ada instrumen tu dapat mengukur apa yang ingin diukur. Contohnya ialah kita ada soal selidik kebolehgunaan, kita nak ukur kebolehgunaan lah kan. Jadi kita pun tanyalah pakar sama ada kebolehgunaan tu, soal selidik tu memang boleh ukur kebolehgunaan. Ataupun kita ada rubrik kemahiran penyelesaian masalah, kita nak tanya pakar bahawa rubrik yang kita bangunkan itu boleh mengukur penyelesaian masalah. Bukanlah maknanya kalau kita buat soalan selidik kebolehgunaan, item-item dalam kebolehgunaan tu tidak menunjukkan pengukuran kebolehgunaan, mengukur benda lain, jadi itu menyebabkan kandungan instrumen itu tidak mencapai kriteria yang diinginkan lah. Ataupun kita ada bangunkan modul ataupun alat bantu mengajar, kita nak pastikan bahawa modul kita bangunkan itu mencapai objektif pembinaannya. Okay, bila kita buat modul, kita ada sasaran kenapa kita buat modul tu. Modul tu untuk apa? Jadi katalah untuk meningkatkan kemahiran mereka bentuk dan design skill. Jadi kita pun buatlah modul tu supaya dia memang boleh mencapai boleh meningkatkan kemahiran dia. Jadi kita nak tengok sama ada kandungan dia tu memang benar-benar boleh meningkatkan kemahiran mereka bentuk. Ataupun modul kerjasama, kita nak buat dia supaya dia pelajar ataupun murid yang menggunakan modul tu boleh meningkat boleh memupuk semangat kerjasama di antara mereka. Kalaulah kita buat modul tu tujuan kita nak buat modul tu untuk meningkatkan kemahiran dia, tapi rupanya kita buat tu sebenarnya bukan yang meningkatkan kemahiran dia, memang tak kena pun. Kita buat benda yang tak bukannya objektif modul tu. Jadi di situ kita pun tanyalah pakar untuk men-scorekan, menilai kita punya modul ataupun instrumen sama ada memang benar-benar kandungan dia tu boleh mencapai apa yang boleh mengukur apa yang kita nak ataupun boleh mencapai apa yang kita nak hajati. Okey. Kemudian ada banyak lagi jenis-jenis kesahan lain, kesahan muka, kesahan konstruk, kesahan aktiviti, kesalahan apa macam-macam lah. Jadi itu mungkin ada cara-cara dia yang sendirilah dan mungkin juga boleh gunakan CVI ni juga. Okey. Jadi yang ini saya fokus kepada CVI saja. Okey. Inilah proses kita nak buat kesahan. Pertama kita kena sediakan borang lah. Kita buatkan borang supaya pakar boleh nilai kita punya instrumen ataupun modul ataupun ABM tu. Kedua ialah kita nak pilih pakar. Ketiga, menjalankan proses kesahan tu sendiri. Lepas tu keempat dan kelima tu ialah pakar tu punya kerja. Okey, kita bagi pakar tu untuk menyemak apa yang kita semak kita punya modul atau proses selidik dan dia letakkan skor, menilaikan skor. Kemudian nombor 6 tu kita kira CVI dan ketujuh kita akan menilai CVI tu sama ada kita punya instrumen ataupun produk tu memang sah lah dari segi kandungan dia. Okey, yang pertama sekali ialah menyediakan borang. Kita boleh sediakan borang macam ni untuk diberi kepada pakar. Pakar nak tanda kan. Jadi kita bagilah arahan, kita bagilah kita punya kadar, dan yang penting sebenarnya ialah antara salah satu benda yang penting ialah ruangan komen. Okey, ruangan komen ni penting sebabnya apabila kita dah mengira indeks tu, kita nak buat apa? Proses terakhir kita nak menilai. Jadi penilaian tu nanti nak bergantung kepada kita punya tu lah, mereka punya cadangan tu kat bahagian ni kan, bahagian pembangun cadangan tu yang penting sebenarnya. Sekiranya kita punya kesahihan tu rendah, kita nak tahulah apa yang menyebabkan dia rendah, dia punya indeks tu. Okey, berikutnya
dalam borang tu tadi kan kita ada skala kan. Jadi ada yang gunakan 4, ada gunakan 6, 7, 8. Itu sebenarnya depends kepada kajian anda kan. Antara contohnya ialah kita boleh gunakan 4 untuk menilai sama ada relevan ataupun tak relevan satu-satu item dalam soal selidik contohnya kan. Ataupun kita nak pakar apa tu menilai persetujuan dia tentang kandungan dalam modul kita tu, kita boleh buat juga 7. Okey, itu bergantung kepada rujukan anda, mana yang anda pilih. Okey, so ini kita ada sekadar untuk penilai tu nilaikan. Kemudian yang kedua ialah memilih pakar. Okay, dalam pemilihan pakar ni kita macam confuse juga lah. Kita nak 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Okay, itu pun sama juga bergantung kepada bidang masing-masing. Kalau 1, dia macam mandatory kan. Kalau dia tak setuju, terus tak setuju. 1 seorang kan. Kalau dia tak setuju satu benda, maknanya terus tak sah kita punya modul produk kita tu. Jadi kita mungkin pilih 2. Okay, pilih 2 pun bahaya juga. Okay, jadi itu semua juga bergantung kepada bidang masing-masing. Dan kita juga kena nilaikan pengalaman dia. Kita takrifkan pengalaman dia nak setahun ke 2 tahun ke dalam bidang. Jadi kita kena pilih pakar yang betul untuk menilai kita punya produk. Kalau tak, nanti dia tak boleh memberi feedback malas yang baik tentang kita punya produk yang kita bangunkan. Okay, ini contoh lah. Contoh macam mana kita nak laporkan dalam kita punya kajian tentang dia punya berangkat expert. So macam ni pilih 7 pakar dan dia punya jawatan, dia punya kepakaran dia. Jadi apakah kepakaran dia yang boleh menyumbang kepada proses kesahan kita. Okey. Kemudian kita jalankan proses kesahan. Proses kesahan ni sama ada kita boleh berjumpa dengan pakar tu, kita terus dapatkan dia punya maklumat last. Ataupun kalau tak boleh, maknanya mungkin jauh ke kan, kita boleh hantar dia melalui post ataupun dalam talian kita buat Google Meet ke, ataupun kita boleh post package. Package kesahan tu kita boleh post ke dia, tapi pastikan panduan yang diberi mestilah jelas supaya panel tu tahu sebenarnya kita ni nak dia buat apa. Okay, kita nak dia sahkan kita punya modul. Jadi kita kena bagi tahu tujuan dia. Tujuan sahkan kita punya soal selidik. Jadi katalah soal selidik saya ni, saya nak mengukur kebolehgunaan. Okay, saya minta pakar untuk menilai kesahan setiap item tu sama ada relevan ataupun tidak relevan dalam pengukuran kebolehgunaan saya. Kemudian saya juga membangunkan modul. Modul saya ni saya nak supaya pelajar memahami, meningkat, supaya tahap kefahamannya meningkat. Kan? Jadi kita pun mintalah pelajar panel mengesahkanlah kandungan modul kita. Seterusnya menyimak domain dan item. So ini ialah bagi pakar untuk menyimak lah. Dia tengok dan dia baca dan dia semak dan dia bagi ulasan sama ada bertulis ataupun secara lisan. Kalau kita berjumpa dengan dia secara terus, memang kita dapat lisan lah. Jadi kita boleh rekodkan apa yang dia komen tu, ataupun dia tulis di atas borang kita tu. Jadi itu ialah maklumat yang penting untuk kita menilai kesahan kita tu, dan membantu kita juga memperbaiki soal selidik dan produk atau instrumen kita dan produk kita. Seterusnya so bila dia dah menilai, dia akan tulis lah. Dia akan tulis dalam borang tu. Okay. Kadang-kadang dia mungkin tak tulis kan, dia tak nak tulis, dia minta kita yang tuliskan. So mana kita bersemuka dengan dia kan, dia kata okey boleh nombor 4, 5. Kita pun boleh juga instead of dia yang tulis, kita yang tulis untuk dia kan. Tapi kita minta dia lah, last sekali kita minta dia yang tanda tangan. Okay, ini yang penting macam mana kita nak mengira CVI. So ada 3 jenis indeks CVI, iaitu I CVI item, S ialah skill, ada beberapa kan kat sini. So ada 1 I CVI, 2 I CVI average dan 3 S CVI UA atau Universal Agreement. Jadi apakah itu I CVI? Itu ialah indeks kesahan aras item. Lepas tu indeks kesahan aras skala. Lepas tu indeks kesahan aras skala. Ni dulu ni aras skala tu maknanya kita nak tengok secara keseluruhan, dan keseluruhan tu ada 2 jenis pula. Okay, kaedah purata ataupun kaedah persetujuan bersama. So ini ialah formulanya, tapi macam mana nak gunakan formula ni kan? Okay, kita nak tengok contoh pengiraan. Okay, so kat sini ialah contoh modul contoh ni modul kat sini. Okay, saya pindahkan dulu pakcik ni ke bawah.
Okey, katalah kita nak minta pakar sahkan kesahan modul kita dan kita ada borang. Dalam borang kita tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. Okey, 6 perkara yang perlu pakar sahkan modul kita tu, dan kita ada inilah ialah item-item kita. So kita dah buat modul kita tu untuk tingkatan 4 contohnya, dan kita nak modul kita tu untuk meningkatkan untuk meningkatkan dia punya pengetahuan STEM, meningkatkan kemahiran dan meningkatkan nilai. Jadi kita design modul tu supaya boleh meningkatkan ni semua, dan dia boleh dilakukan dalam waktu yang tertentu, dan dia menepati sasaran tingkatan 4 tu lah. Jadi kita pun buat modul tu, kita bagi kat dia modul. Saya pastikan modul tu dah siap lah juga kan, baru kita boleh bagi dia nilai. Kalau tak siap, dia nak nilai apa dia? Okay. Jadi contoh modul ni ialah dia nak meningkatkan kemahiran pelajar, skill dia, kemahiran lah, pengetahuan dan juga dia punya nilai. Dan jadi kita tarifkan kat situ kita boleh bagi tahu dua lah. Kita boleh bagi tahu dia supaya kadang-kadang bila tulis tu dia mungkin kurang faham sikit kan, kita explain dia, modul saya ni buat macam ni. Okay, lepas tu dia saya akan nilai. Saya akan baca dari semula dan saya akan nilai. Okey, jadi kat sini katalah si penyelidik ni menggunakan 7 skala. Skala sama ada dia setuju ke tak, sama ada perkara-perkara ini telah pun diambil kira dalam modul itu. Maknanya modul tu, kandungan dia tu boleh mencapai perkara-perkara ini. Jadi katalah ini ialah dia menggunakan tiga orang pakar. Jadi pakar ni pun bagilah kadar dia. Orang yang pertama tu 1, 7, 4, 6, 5, 3. Lepas tu pakar kedua 4, 5, 6, 4, 3, 4. Pakar ketiga 7, 3, 6, 3, 6, 7. Okey, sekarang ni apabila kita nak kira indeks tu, kita kena bahagikan skala ni kepada dua bahagian, iaitu kalau macam ni dia gunakan 4 ke bawah tu ialah tak setuju, which is tak setuju, kita kodkan dia sebagai kosong, tak setuju, dan 5, 6, 7 ni sebagai setuju. Sorry. Kita dapat balik. Okay, 1. So ini ialah tak setuju kan? Tak setuju, yang ini setuju. Maknanya bila rate, kalau pakar tu kata rate 1, 2, 3, 4 tak setuju, 5, 6, 7 setuju. Kita kodkan 01. Okey, lepas tu kita transformkan kepada jadual yang bawah ni. Okey, jadual yang bawah ni. Tengok okey, apabila kita tengok 1 ni, maknanya 1 ni ialah dia tak setuju. Maknanya kita kena kodkan kosong. Okey, kodkan kosong. Lepas tu 7 tu setuju. Kan, kodkan dia 1. Okey, kita transfer kod daripada kod yang skala banyak tu kita kepada ya ataupun tak. Okey, sekarang kita akan dapat semua kan. Kita dapat kat situ 10, 10, 10. Kemudian kita nak kira ICVI. Okey, macam mana nak kira ICVI ni? ICVI itu ialah purata bagi setiap item tu. Jadi kita kena tengok baris berbaris. Baris yang ini kita tengok purata dia ialah 1. Okey, saya salah kira kat sini Okey, saya nak betulkan dulu. Okey, jadi kat sini 0 campur 0 campur 1 bahagi dengan 3, sepatutnya ia akan jadi 0 point. Silap pula salah masuk. So kita kena hati-hati lah bila dah banyak nombor kan. 0.33. Okey. Kemudian nombor 2 tu ialah 1 campur 1. So baris yang kedua, item yang kedua ni ialah 1 campur 1 campur 0 bagi dengan 3. Maknanya bilangan pakar. So itu maksud dia ialah bilangan pakar tu lah, maknanya bilangan pakar tadi kan. Saya kata tadi tengok kat atas tadi. Okey. Bilangan item dipersetujui bagi dengan bilangan pakar. Okey. Itu maknanya bilangan item yang dipersetujui tadi tu bilangan yang dipersetujui ialah contoh ini 2, yang dipersetujui 2 bagi dengan bilangan pakar ialah 3. 2 bagi 3 ialah sampai 7, 67 lah. Yang ni pun sama. Okey, so kita ni okey. Baris yang keempat, baris yang kelima, baris yang keenam tu pun tak betul kan. Maknanya bilangan yang dipersetujui itu 1 bagi dengan bilangan pakar tu 0.3. Okey. Jadi itu ialah setiap item punya indeks kesahan. Kita bagi item CVI. Okey, seterusnya ialah kita nak kira SCVI average, which is kita campurkan semua nilai-nilai tu tadi. Okey, campurkan semua ni.
bagikan dengan bilangan item. Bilangan item kita ada 6 kat sini. Dalam kes ni ada 6. Jadi kita bagi dengan 6 lah. Bila bagi dengan 6, dia tak dapatlah 0.78. Dia bagi dapat 0.56 tak silap saya. Jadi kena betulkan kat sini 0.56. Okey, 0.56. Seterusnya okey, itu ialah SCVI average. Indeks yang ketiga ialah SCVI UA, iaitu Universal Agreement. Universal Agreement ni ialah kepersetujuan bersama. Kita tengok pada setiap item, kita tengokkan pada item yang pertama ni. Pada item pertama ni ada dua orang tak setuju, seorang setuju. Maksudnya item tak ada 100% yang setuju. Maksudnya UA dia kosong. Okey. Jadi untuk nombor 2 pun dia tak 100% kosong. Yang nombor 3 pun tak 100% kosong. Keempat pun kosong. Kelima semua bersetuju. Ini bermaksud persetujuan bersama tercapai, oleh sebab itu kita letak dia 1. Itu maksud UA. UA maknanya kalau item tu mendapat persetujuan 100%, semua orang setuju, baru kita bagi dia kod 1. Okay, jadi nampaknya ada satu item sahaja yang mendapat persetujuan untuk kira SCVI UA tu, ialah kita campurkan semua kat sini, bagikan dengan bilangan item. Jadi kalau campurkan semua 1 bagi dengan 6, dapatlah 0.17. Jadi dekat sini kita dapat 0.17 untuk SCVI UA. Okey. Jadi kita boleh laporkan kita punya ICVI pada setiap item tu berapa, dan kita punya SCVI tu berapa, dan SCVI UA tu berapa. Okey, boleh laporkan macam tu. Jadi ada yang tak nak laporkan yang ini, nak laporkan ni je. Ada yang nak laporkan ni atau tak nak laporkan. Ada yang nak laporkan dua-dua. Okey, itu bergantunglah kepada anda. Tapi ini cara kira dia. Okey, so berikutnya nanti kita tengok sebenarnya nombor apa yang sesuai, kan? Okey, tapi kita teruskan dulu pada contoh yang kedua dulu. Contoh yang kedua ialah contohnya kita ada soal selidik. Soal selidik tu ada 6 item. Ada 6 soal, ada 6 pernyataan. Ataupun ada 20 ke 30 ke, tak kisahlah. Tapi ni saya ambil yang 6 contoh 6 lah. Yang kita kata item pertama ni dia nak ukur tentang semangat belajar contohnya kan. Dia nak mengukur instrumen tu, nak ukur semangat belajar. Jadi dia pun buat item ni. Okay, semangat belajar, dan penilai tu, pakar tu nak ukur, nak sahkan sama ada betul tak item ni boleh mengukur belajar tu tadi. Benda yang belajar belajar tu kan, tentang belajar tu. Okey, jadi tu pun dia bagilah rate. Okey, so katalah rate tadi rate 4 skala, 3 skala, 7 skala kan, ni dia gunakan 4 skala contohnya kan. Okay, gunakan 4 skala. Item tu, setiap item tu relevan ke tak. So dia pun bagilah pakar ni 1, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 4, 4. Okay, macam ni kan. Kemudian sekarang kita nak transfer kepada bentuk kod yang untuk pengiraan ICVI tadi tu, dan CVI lain tu. Jadi kita pindahkanlah. Okey. So oleh itu kita kena bagikanlah, kita kena takrifkan kita punya skala tu. Kita boleh skala tu sebagai tak relevan dengan relevan. So kita kodkan tak relevan tu 0, relevan tu 1. Ni walaupun skala apa benda pun kita guna, berapa banyak pun skala kita guna, kita kena bagikan kepada dua ekstrim, which is tak ataupun ya. Kita kodkan 0, 1. Jadi kes ini katalah dia kata 1 ni maknanya tak relevan kan. Tak relevan. Maknanya kita kena letakkan 0. So 0. Yang ini pula dia 4. Dia bagi skala 4. Maksudnya dia ialah sangat relevan. Ataupun 1. Kod dia relevan. Jadi tak 1. Ini pula 3, 1. Okay. So masukkan semua-semua tu. Okay. Kita kod yang tukar kepada 1, 0, 1, 0, 1, 0. Lepas tu kita nak kira ICVI. So untuk ICVI kita tengok setiap baris kita bahagikan purata. Okay. 0.67. Purata hanya 0 campur 1 campur 1 bahagikan dengan 3 pakar. Kalau kita ada 5 pakar, kita bagi kepada 5 pakar. Ada 7 pakar, bagi kepada 7 pakar. Kan? Okey, jadi kat situ kita dapat kat sini 0.67. Ini apa pasal 0.67? Inilah copy paste kan. Maknanya kosong lah ni kan. Kosong. Okay, sepatutnya kosong kan. Okey, yang ini average 1, 1, 1, 1. Okey, average kosong. Okey. Jadi kat sini kalau kita kira lagi semula, kita dah dapatkan ICVI pada setiap item tu. Kita pun bahagikan dia kepada
berapa bilangan item tu. Mana kita campurkan semua ni. Campurkan, bagikan dengan bilangan item 0.67 campur 1, campur 1, campur 1. Bagikan dengan 6. So 0.61. Okey, ni salah lah ni. Ni 0.61. 0.61. Betul kan? Okay, lepas tu kita tengok dari satu lagi indeks, iaitu SCVI Universal Agreement. Kita tengok, so yang ini memang ada satu item yang tak setuju kan. Ini pun ada satu, ini semua langsung tak setuju. Yang ini semua orang setuju, semua orang setuju, semua orang setuju. Yang ni, okay, kita ambil semua, 3 bagikan dengan 6. Dapat 0.5. Okey, jadi kita dah dapat nombor-nombor ni, apa kita nak buat? Kan? Itulah proses yang terakhir, iaitu menilai CVI. Kita nak kita boleh kita menggunakan indeks-indeks tadi tu untuk kita menilai sama ada item tu relevan ataupun modul kita tu memang bagus kandungan dia. Kat situ kita nak fikir, itu yang kita kena ada kita menilai lah, kita justifikasikan dia. Kita dah dapat nilai. Nilai itu memberi panduan kepada kita untuk mengetahui tentang tahap kesahan kita punya produk kita tu. Okey, jadi apa yang boleh kita buat kalau CVI kita rendah? Kalau CVI kita rendah, kita boleh sama ada kita buang item tu ataupun kita baiki item tu, sehingga kan pakar yang tadi kata yang tak, katalah ada pakar yang tak setuju tadi tu, dia bersetuju dengan item yang kita baiki ataupun kita buang. Ada dua cara lah. Tapi berapa nilai yang dikendaki? Ada yang kata kena lebih daripada 0.78, ada kata 0.9 ke, ada kata lebih daripada 0.5. Okay, itu berdasarkan masing-masing punya kajian. Apakah rujukan yang kita pegang? Kita tengok rujukan kita pegang tu bidang apa. Jadi kita berpadukan kepada kriteria itulah. So kriteria tu apa? Kriteria tu saya tak beritahu lah, maknanya semua bergantung kepada masing-masing punya rujukan. Jadi dekat sini kalau kita tengok balik kepada yang tadi tu, kalau kita tengok item soal selidik ni, item soal selidik ni dapati bahawa kita tengok kan item nombor 2 ni, item nombor 2 ni 0, 0, 0, ICVI ada 0. So perlukah kita buang item tu? Supaya bila item tu kita buang, nanti kan kalau item tu kita buang kan, kita tengok dia punya SCVI dia akan meningkat. 0.67 campur, okey, bagikan dengan 5. So item kita dah jadi 5. Oleh itu kalau kita average kan, kalau kita buang nombor 2 ni, kita punya average akan meningkat kepada 0.7. Jadi adakah kita perlu buang? Ataupun kita sebenarnya kena tanya pakar tu, sebenarnya macam saya tak nak buang benda ni. Saya nak baik, sebab dia memang penting. Sebab menurut kajian saya, dia penting item ni. Jadi apa yang boleh saya ubah supaya dia boleh meningkat lah. Dia punya, mana dia bersetuju lah, memang sah. Okay, jadi kalau kita nak kan dia tu bersetuju, kita kena baiki lah. So supaya dah akan jadi 1 ataupun 101 pun dah meningkat juga kan. Macam tu, maknanya kita yang nilai kan sama ada nak buang ke ataupun nak tambah baik. Itu yang pentingnya dekat bahagian borang tadi tu, dia punya feedback. So the feedback is very important to help us to decide dekat sini kan. So to help us to decide whether what we want to do with that particular item tu. Okay. Berikutnya ialah kalau kita perhatikan juga, bilangan pakar kita tu pun akan mempengaruhi penilaian kita sebenarnya tau. Sebab kalau kita tengok kepada ni, kalau kita ada seorang pakar yang setuju, kita dapat 0.33. Kalau kita ada dua pakar, kita ada 0.67. Maksudnya kalau kita ada kriteria yang kita pegang ialah mesti satu item tu mesti bagus, ialah lebih daripada 0.8. Maka mustahil untuk kita dapat 0.8 sekiranya dua orang yang kita ada pakar dua orang. 0.8 memang mustahil sebab dia boleh 0.33, 0.67 dengan 1. Maknanya untuk mencapai 0.8 tu kena semua orang, kena 3 orang bersetuju. Jadi nak mengelakkan itu, mungkin kita tambahkan lagi satu orang, seorang lagi pakar, which is jadi 4 orang. Jadi 4 orang dia ada kemungkinan 4 orang ialah nilai ICVI tu boleh 0.25, 0.75, 0.75, 1.00 kan.
pun tak boleh juga sebab dia boleh 0.25 75. Jadi kalau kriteria kita tinggi, maknanya 4 orang pun tak sesuai. Jadi yang sesuai mungkin 5 orang paling minimum. 5 orang sebab nanti dia boleh ada kemungkinan 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okey, mana kalau 4 orang setuju daripada 5 orang, dia akan dapat 0.8 dan dia menepati kriteria kita. So that's why kita yang sendiri kena menilaikan berapa bilangan kita punya pakar yang boleh menilai kita punya modul ataupun produk. So last sekali bukan kita tak boleh nak just kira je lah. Sebenarnya kita we have to put kita kena letakkan justifikasi kita dalam meletakkan berapa bilangan, apakah kriteria, nak buang ke tidak. Okey, sekarang ke situlah challenge-nya untuk kesahan ni. Okey, so itu sahaja. Terima kasih. Kalau ini bukan video ni bukanlah kata video yang betul sebetul-betulnya, mungkin ada kesilapan ke mana-mana, tapi dia memberi garis panduan kasar untuk pengiraan CVI. Okay, Content Variety Index untuk produk seperti produk soal selidik, produk modul, ABM ke. Jadi itu semua boleh, selagi CVI ni boleh digunakan, bolehlah menggunakan cara ini untuk mengira. Okey, semoga bermanfaat. Okey, saya terlupa satu lagi tentang penilaian kita ni. Penilaian sama ada kita nak terima ataupun tak satu-satu item tu ialah okey, bila kita tengok dekat sini contohnya kita tengok SCVI average 0.61 dan SCVI UA ialah 0.5. okey, jadi kalau lah kriteria yang kita pilih tu ialah kena melebihi 0.5, dan kita nak mana kriteria kita lebih kepada 0.5 kan, kita dapati bahawa kalau kita main terima sebagai SCVI ni, kita main terima ni, kita kata okey, SCVI saya ni 0.61 kan, dan satu lagi tu 0.5, maknanya dah lepas kriteria lah kan. Jadi kita pun kata kita punya modul tu diterima, disahkan oleh pakar. Tapi bila kita tengok secara spesifiknya, kita tengok item nombor 6 kan dengan nombor 2 ni kan kosong. Memanglah purata dia 0.6, tapi secara spesifik dia kosong. Maknanya sebenarnya ada kita punya modul tu kemungkinan 2 item, 2 perkara tidak boleh dicapai. Tidak boleh dicapai sebab semua orang tak setuju. Dia tak, contoh dalam kes ni semua orang bersetuju. Kita tengok modul kita modul, sorry. Okey. So dekat sini katakan dia 0.33. Okey. Kita tengok dekat nombor 1, nombor 4 dengan nombor 6. Walaupun kita punya SCVI kita 0.56 melebihi 0.5 kriteria kan. Tapi kita tengok perkara nombor 1, 4 dengan nombor 6 tu 0.3, sikit sangat, which is modul ni tak boleh kalau kita baca lah, modul cannot contain, can be implemented entirely. Lepas tu nombor 6 maknanya nanti apa implikasi dia ialah nombor 6, contoh nombor 6 kan, nombor 6 ialah content module can enhance value. Okey, maknanya dia punya ICVI dia rendah 0.33. Dan kita kata tak apa, asalkan keseluruhan diterima 0.5. Impact dia ialah nanti bila awak buat keberkesanan, nanti bila awak kata awak nak ukur keberkesanan bahawa modul ni boleh meningkatkan STEM value, maka kita kemungkinan besar modul awak tu tak boleh meningkatkan value sebab dia tak sah. Dan awak terima secara bulat-bulat sebab secara keseluruhan sah. Jadi penting, maknanya ketiga-tiga CVI penting sebenarnya. Dia membantu satu sama lain. Jadi untuk improve ketiga-tiganya sekali, biasanya kita kena sama ada kita baikilah, kalau modul ni kita nak baikilah supaya konten dia tu memang betul-betul kandungan tu boleh membantu meningkatkan STEM value. Contohnya kan macam tu. Kalau dari segi soal selidik pula kat sini,
Kita dapati kosong, kosong. Okey. Impact dia nanti pun sama juga, which is kalau kita terima je soal selidik tu satu tu memanglah secara keseluruhan memang 0.5. Tapi item dalam tu pakar tak setuju. Jadi dia punya impact dia ialah bila kita buat kajian sebenar nanti kita punya pengukuran kesukaan pada belajar tu akan jadi rendah. Sebab kita terima je secara keseluruhan satu solidik tu. Jadi kemungkinan kita kena buang. Jadi buang atau perbaikilah. Jadi antara tiga-tiga ni sebenarnya penting juga. Tiga-tiga CVI ni kena dikira dan dilihat satu persatu. Dari segi I daripada item tu ataupun dari segi keseluruhan, which is S. Okay, jadi ketiga-tiga tu perlu menyokong satu sama lain. Okay, untuk maklumat lanjut boleh tengok kepada ini rujukan saya ambil daripada tesis sarjana pelajar saya ni juga, dan juga buku dan juga jurnal ABC ni boleh jadikan panduan untuk kita menilai tentang CVI kita. Okey.